Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Aziz Zana Alam dan anda kini sedang menyaksikan Pastikan Sahih, di mana kami dibawakan kepada anda berita dan juga info semasa. Muktahir di samping menyangkal berita-berita palsu yang tidak benar. Baik, tahukah anda hari Jumaat atau bahasa Arabnya Jumuah berasal dari perkataan jamaah yang bermaksud berkumpul, dan hari Jumaat juga merupakan hari terjadinya hari pembalasan atau hari kiamat. Justru dalam kita berkumpul, tak kala meraihkan kehidupan bersama yang tersayang, sentiasa amalkan kesederhanaan sosial dan berhemah ketika membuat keputusan. Ayuh kita mulakan dengan segmen Sahih. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP mengesahkan kejadian kanak-kanak lelaki dari Pulau Tioman Rompin dikejarkan ke Hospital Tengku Ampuan Afzan menggunakan helikopter bukan disebabkan oleh strok haba. Pengarah JKNP Datuk Dr. Nur Azmi Yunus berkata, kanak-kanak berusia 8 tahun itu dirujuk oleh Klinik Kesihatan Tekek Pulau Tioman ke HTAA pada 11.45 malam 3 Mei lalu dengan diagnosis meningitis iaitu jangkitan kuman di otak. Sumbangan itu, pihak terlibat menggerakkan penerbangan Ihsan menggunakan helikopter Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM untuk membawa kanak-kanak itu ke hospital dengan segera. Beliau berkata pesakit mendapatkan rawatan dengan simptom sawan setelah mengalami demam, muntah dan keletihan selama 2 hari sebelumnya. Selain itu, Dr. Nur Azmi menjelaskan pesakit telah dirawat di Jabatan Kecemasan HTAA dan siasatan melalui CT scan dan pengambilan darah mendapati diagnosis adalah meningoencephalitis iaitu jangkitan pada otak. Baik, tular satu berita palsu berkaitan acara berbasikal yang kononnya akan diadakan di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan di media sosial. Oleh itu, orang ramai diminta agar tidak percaya dengan hantaran tersebut dan juga mendapatkan maklumat yang lebih tepat melalui sumber yang sahih. Baik, penduduk pesisir pantai sekitar Pelabuhan Kelang disaran bersiap siaga menghadapi kemungkinan limpahan air laut susulan fenomena air pasang perubahan yang diramal berlaku hari ini sehingga Sabtu. Pusat Hidrografi Nasional berkata paras air laut di Pelabuhan Kelang dijangka setinggi 2 meter pada 6.07 minit petang dan boleh menyebabkan banjir di kawasan rendah pesisir pantai. Dan melalui satu pengumuman di Facebook semalam, agensi tersebut memaklumkan paras air laut setinggi 2.2 meter dijangka berlaku jam 6.38 minit petang, 7.08 minit petang dan 7.38 petang pada Khamis sehingga Sabtu ini. Dan agensi itu turut memaklumkan fenomena sama dijangka berlaku di Kuala Muda, Kedah, Bagan Datuk, Perak dan Batu Pahat, Johor. Orang ramai juga dinasihatkan supaya memantau keadaan cuaca semasa selain merujuk agensi berkaitan untuk informasi keselamatan kawasan pesisir pantai. Baik, semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM diarah agar menangguhkan aktiviti luar membabitkan murid, guru dan pensyarah susulan fenomena cuaca panas, dan KPM turut memaklumkan larangan itu termasuklah untuk aktiviti seperti merentas desa, kawat, sukan, permainan, perkhemahan serta pengajaran dan pembelajaran PDP luar bilik darjah. Dan terdahulu, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq turut memaklumkan KPM sudah mengeluarkan perkeliling berhubung larangan sebarang aktiviti luar bagi mengelak serangan strok haba. Beliau dilapor berkata perkeliling itu berkuat kuasa pada 3 Mei dan mesti dipatuhi semua guru besar serta pengetua sekolah di seluruh negara. Dan katanya lagi larangan itu turut meliputi garis panduan baru yang ditetapkan KPM selepas memberi kelonggaran pemakaian pakaian sukan sebelum ini. Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Utara Sarawak berisiko dilanda fenomena garis badai yang membawa bersama hujan lebat dan angin kencang dari 5 hingga 7 Mei. Dan menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menurut ramalan cuaca signifikan yang dikeluarkan agensi itu pada 1 tengah hari semalam berdasarkan analisis moden model cuaca, satu sistem tekanan rendah dijangka terbentuk di barat Filipina dan bergerak ke arah barat. Menurut Met Malaysia, keadaan ini dijangka menyebabkan peningkatan
peningkatan kelajuan dan penumpuan angin barat daya di perairan barat Sabah dan utara Sarawak dari 5 hingga 10 Mei 2023. Orang awam adalah dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web www.met.gov.my dan semua media sosial rasmi jabatan terlibat bagi maklumat yang terkini dan juga sahih. Baik, pihak prasarana dan Rapid Bus amat berbesar hati dengan kerjasama antara Kementerian Pengangkutan dalam menyediakan perkhidmatan bas percuma sempena dengan Hari Terbuka Parlimen yang akan diadakan pada 6 dan 7 Mei ini. Perkhidmatan bas perantara percuma ini akan beroperasi dari pukul 7 pagi hingga 8 malam pada hari tersebut. Manakala kekerapan bas adalah setiap 30 minit pada waktu puncak. Parlimen yang membuka pintunya kepada orang ramai pada hujung minggu ini adalah yang julung kali diadakan sempena hari terbuka tersebut dan pengunjung yang hadir boleh menyertai lawatan itu bagi mengetahui tentang cara perjalanan Parlimen dan peranan pihak yang terlibat. Dan selain itu, para pelawat turut dinasihatkan agar mematuhi kod etika pakaian dengan mengenakan pakaian kasual dan juga sopan. Baik, persediaan awal bagi menghadapi fenomena El Nino kuat yang diramal berlaku Jun ini perlu dilaksanakan segera dengan melibatkan dua pemegang taruh utama negara, iaitu kerajaan dan rakyat untuk meminimumkan impak fenomena itu. Dan berdasarkan laporan tinjauan cuaca bagi tempoh Mei hingga Oktober yang dipaparkan di portal Met Malaysia, kebanyakan model iklim antarabangsa menunjukkan kitaran atmosfera di kawasan tropika konsisten dengan keadaan El Nino Southern Oscillation ataupun ENSO adalah neutral. Bagaimanapun, laporan itu memaklumkan keadaan neutral yang sedang berlaku itu dijangka akan memasuki fasa El Nino pada Mei hingga Julai ini dengan kebarangkalian 62%. Semalam media melaporkan fenomena El Nino kuat dijangka bermula Jun apabila keadaan cuaca akan berubah disebabkan kehadiran monsun barat daya yang cuacanya dicirikan dengan keadaan kering dan juga panas. Baik, lagi sekali lagi diingatkan, sekiranya anda berhadapan dengan sedikit penipuan kewangan, jangan lupa untuk hubungi 997 agar tindakan yang selanjutnya dapat diambil. Baik, sekian. Pastikan sahih berat seketika. Kita kembali lagi selepas ini dengan segmen Semasa. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Hilang minat, sukar beri perhatian dalam tugasan harian, suka asingkan diri, mengalami gangguan tidur dan hilang selera makan, juga berkelakuan agresif kepada diri sendiri dan orang di sekeliling. Timbul perasaan hilang harapan dan merasakan diri menjadi beban kepada orang di sekeliling. Sekiranya ada gejala-gejala ini, dapatkanlah nasihat pakar perubatan dalam kadar yang segera agar kita dapat mengelak keadaan yang lebih buruk. Ambil peduli, kita mampu mengubahnya.
Untuk kupasan info hiburan tanah air, saksikan #clip setiap Sabtu dan Ahad di TV1 serta saluran berita RTM. Malaysia Madani. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru, kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Warna putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Warna merah, keberanian jati diri dan keazaman. Malaysia Madani, negara bangsa progresif. Baik, bagi segmen semasa kita mulakan dengan Neva V, keluaran Hozon Auto China menjadi kereta elektrik EV dengan harga terendah di pasaran ketika ini, dan kenderaan utiliti sukan SUV kompak itu dijual pada harga RM99,800 sebelum insurans. Ketua Pegawai Strategi Go Auto Group Muhammad Nur Razli Muhammad Saleh berkata syarikatnya menyasarkan jualan 1,000 unit model tersebut pada tahun ini. Dan jelas beliau, selain model V, terdapat beberapa model lain seperti Neta U dan Neta S yang dijangka masuk pada 2 atau 3 tahun akan datang. Beliau turut menjangkakan model Neta V akan mendapat respon positif rakyat Malaysia. Neta V diperkenalkan kepada umum pada majlis pra-pelancaran sempena pameran Malaysia Auto Show 2023 yang berlangsung di MAIPS Serdang. Baik, operasi mencari dan menyelamat SAR 3 kru kapal tangki MT Pablo yang hilang sejak 5 hari lalu masih diteruskan pasukan tindakan khas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, dan usaha mencari mangsa di dalam kapal masih belum boleh dijalankan berikutan keadaan kapal yang terbakar sejak 1 Mei lalu belum lagi selamat. Dan Pengarah Maritim Negeri Laksamana Pertama Nurul Hizam Zakaria memaklumkan operasi turut melibatkan usaha memadamkan kebakaran dengan bantuan Tentera Laut Diraja Malaysia dan Jabatan Laut. Pusat Koordinasi Mencari dan Menyelamat juga telah dimaklumkan untuk memohon bantuan pihak Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia kerana kemungkinan mangsa hanyut ke perairan Tanjung Pinang. Usaha pencarian di laut turut dibantu sebuah bot ronda pasukan polis marin dan 2 buah bot ronda milik Maritim Malaysia dengan keluasan sektor pencarian adalah 393 batu nautika persegi. Perusahaan automobil kedua sendirian berhad ataupun Pro 2 akan mendapatkan penjelasan daripada pihak Daihatsu Co Limited berhubung ketidakaturan prosedur ujian keselamatan yang membabitkan model Azia baharu. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Seri Zainal Abidin Ahmad berkata sebarang tindakan atau proses susulan akan hanya diputuskan selepas laporan penuh diterima. Dan ujar beliau, pihaknya kini sedang menyiasat kerana perlu ada penjelasan terperinci daripada Daihatsu berkaitan punca, tempat dan bagaimana ketidakaturan tersebut boleh berlaku. Selain itu, perbincangan juga sedang dijalankan dengan pihak autoriti berkaitan supaya Daihatsu dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan laporan penuh yang disertakan. Pro 2 sebelum ini memaklumkan Azia baharu selamat untuk dipandu dan tiada panggilan semula akan dibuat.
Baik, sejumlah 50 juta ringgit diperuntukkan bagi menaik taraf dan juga membaik pulih institusi pendidikan MARA pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata 25 juta ringgit daripada jumlah peruntukan berkenaan disalurkan kepada Maktab Rendah Sains MARA MRSM, 17 juta ringgit lagi disalurkan kepada Institut Kemahiran MARA IKM dan Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM. Manakala 8 juta ringgit lagi diperuntukkan kepada Kolej MARA KM dan Kolej Profesional MARA KPM. Tambah beliau, dengan peruntukan itu, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah diharap akan dapat memastikan semua projek baik pulih serta naik taraf institusi terlibat mampu dilaksanakan pada tahun ini. Selain dapat memastikan keberkesanan semua usaha dilakukan melibatkan semua agensi di bawah kementerian. Baik, penerbangan wajar menetapkan harga tiket penerbangan musim perayaan Sabah dan Sarawak berdasarkan tanggungjawab sosial korporat CSR dan bukan permintaan serta penawaran semata-mata. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata isu tiket penerbangan mahal dari Semenanjung ke Sabah dan Sarawak pada musim perayaan telah dibincangkan pada peringkat Jemaah Menteri. Beliau berkata pelbagai usaha telah dilakukan Perdana Menteri dan Kerajaan Persekutuan bagi mengatasi masalah itu, dan selain itu beliau turut berharap agar perkara tersebut dapat diatasi dengan segera sebelum musim perayaan mendatang kerana amat prihatin terhadap masalah dihadapi rakyat, terutamanya kos penerbangan penduduk Sabah dan Sarawak yang bekerja di Semenanjung. Baik, ibu bapa disaran mengawal pergerakan atau aktiviti anak-anak khususnya di luar rumah. Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Komuniti Melaka, Datuk Kalsum Nordin berkata, ia sebagai usaha agar mengelak insiden strok haba ekoran cuaca panas. Beliau menegaskan penyakit strok haba ini merupakan satu perkara yang harus ditangani dengan sebaik-baiknya. Dan beliau turut meminta agar ibu bapa memastikan anak-anak meminum air masak yang mencukupi dan makan mengikut masa yang ditetapkan, selain memastikan mereka mendapat nutrisi yang diperlukan bagi mengelak dari berlaku masalah kesihatan lain dalam tempoh cuaca panas yang melanda. Kalsum Nordin menambah setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan berkenaan kejadian strok haba dalam kalangan kanak-kanak di Melaka. Kerajaan Negeri Sembilan komited dalam memastikan bilangan pesakit yang menjalani rawatan dialisis di negeri itu dapat dikurangkan. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, perkara tersebut akan diberi perhatian kerajaan negeri menerusi pembentangan belanjawan tahun hadapan. Jelas beliau, menerusi bajet yang diperuntukkan bagi tahun hadapan, pihaknya akan memastikan agar perkara tersebut diberi perhatian awal sebelum ia menjadi krisis kepada negara. Beliau juga tidak mahu sekiranya terdapat pesakit yang tidak mendapat rawatan yang sebaiknya. Aminuddin turut berharap agar penyakit ini dapat dirawat di peringkat awal selain merancang untuk mengadakan kempen secara besar-besaran bagi memastikan kawalan terhadap penyakit kencing manis terutamanya di Negeri Sembilan dapat dibendung seawal mungkin. Tambah Aminuddin, kerjasama antara Kementerian Kesihatan KKM dan Kerajaan Negeri akan dilaksana bagi merealisasikan hasrat tersebut. Dalam pada itu, Negeri Sembilan turut menyediakan bantuan bagi mereka yang ingin menjalani rawatan fistula dan tidak mempunyai kewangan bagi mendapatkan rawatan. Cuaca panas dan ular sentiasa berwaspada dengan ancaman ular terutamanya ketika musim panas ini. Ramai orang pastinya mempunyai masalah dengan haiwan yang dikenali sebagai ular ini. Bukan hanya kerana risau akan faktor keselamatan, malahan bimbang dengan ancaman yang dibawa oleh haiwan berbisa ini. Dan untuk maklumat anda, ketika musim panas melanda, haiwan reptilia ini terpaksa keluar dari habitat mereka untuk
mencari kawasan yang lebih redup dan mempunyai sumber makanan. Berikut merupakan antara faktor yang mendorong ular keluar dari habitat mereka, iaitu gangguan dari manusia, suhu yang melampau, kehilangan habitat serta mencari habitat baru. Dan antara tindakan yang perlu anda lakukan ketika berhadapan dengan ular adalah kekal bertenang, hadkan pergerakan, jangan menyedut tempat dipatuk serta tekan luka patukan dengan kain yang bersih. Selain itu, kenal pasti jenis ular yang mematuk dan juga dapatkan bantuan kecemasan dengan segera. Selain di saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di rtmclick.rtm.gov.my. Baik, pastikan sahih berehat seketika. Kita kembali lagi dengan segmen terakhir notifikasi selepas ini. Mengamalkan SOP, penting untuk kita semua meningkatkan penilaian kendiri demi melindungi diri sendiri dan keluarga Malaysia. Amalkan TRIIS. T. Test. Segera lakukan ujian pengesanan COVID-19 kendiri sekiranya alami simptom. R. Report. Laporkan keputusan ujian pengesanan di MySejahtera. I. Isolate. Lakukan kuarantin kendiri sekiranya positif. Patuhi perintah HSO yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. I. Inform. Maklum kepada kontak rapat sekiranya anda didapati positif. Maklumkan juga kepada CAC berhampiran sekiranya situasi kesihatan diri semakin merosot semasa menjalani kuarantin di rumah. S. Seek. Dapatkan rawatan segera di pusat-pusat perubatan berhampiran sekiranya anda mengalami gejala berat seperti sesak nafas dan suhu badan terlalu tinggi. Sayangi diri, keluarga Malaysia. Malaysia Madani. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru, kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Warna putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Warna merah, keberanian jati diri dan keazaman. Malaysia Madani, negara bangsa progresif. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua.
Baik, jangan lupa untuk saksikan Bual Bicara Naratif Khas bersama-sama dengan Setiausaha Bahagian Infrastruktur dan Aplikasi Kementerian Komunikasi dan Digital Muhammad Nazrul Marzuki pada hari ini 5 Mei, iaitu pada hari Jumaat jam 9 malam di Naratif Khas TV1 RTM, dan antara kupasan yang dibawakan adalah merealisasi inisiatif 5G. Anda juga boleh ikuti secara langsung di Facebook Live Berita RTM serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Baik, anda ada idea inovatif yang menarik, kami memerlukan idea anda. Dan jika anda ingin menyertai rancangan Reality Innovator, hantarkan idea anda dengan memuat naik video berdurasi 1 minit yang memaparkan idea dan juga ciptaan inovatif anda. Anda juga perlu muat naik ke alamat email inovasi@astro.com.my sertakan nama, umur, nombor telefon dan juga lokasi anda. Dan tarikh tutup penghantaran secara talian adalah pada 13 Mei 2023. Dan hadirkan diri anda ke lokasi uji bakat. Antaranya adalah di Saintnik Sabah dan juga kedua di Tegas Digital Village Sarawak pada 8 dan juga 9 Mei, dan juga akan diadakan pada 12 dan 13 Mei 2023 di MTDC Technology Center UTM Skudai Johor. Juga akan diadakan di Digital Penang Pulau Pinang UMP Kampus Pekan Pahang, dan yang terakhir pada 15 dan 16 Mei 2023 di Miranti Taman Teknologi Miranti Kuala Lumpur. Dan syarat-syarat penyertaannya adalah mudah. Anda perlu warga negara Malaysia, terbuka kepada semua tanpa mengira had umur, dan bawah 18 tahun, memerlukan kebenaran dari ibu bapa dan juga penjaga. Baik, ayuh meriahkan Hari Terbuka Parlimen Malaysia. Dan Hari Terbuka Parlimen Malaysia yang bertemakan merayatkan Parlimen Warisan Negara akan diadakan pada 6 dan 7 Mei pada hari Sabtu dan juga Ahad ini, bertempat di Kompleks Parlimen Malaysia bermula dari jam 9 pagi hingga 5 petang. Bagi melancarkan perjalanan trafik ke Parlimen, anda boleh meletakkan kenderaan di kawasan parkir awam di Taman Botani atau juga Tugu Negara. Dan pengunjung juga digalakkan agar menaiki pengangkutan awam terdekat. Pengunjung yang hadir perlu mematuhi etika dan kod pakaian Parlimen Malaysia, namun pemakaian batik amat digalakkan. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung. Baik, berikut pula merupakan Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim yang akan diadakan seterusnya pada 6 Mei, iaitu pada hari Sabtu ini di UiTM Permatang Pauh, Bukit Mertajam, Pulau Pinang dari jam 11 pagi hingga 2 petang, dan seterusnya pada 7 Mei hari Ahad di Wisma Majlis Bandaraya Seremban Negeri Sembilan dari jam 10.30 pagi hingga 3 petang, dan seterusnya di Dewan Muktafi Billah Shah Kuala Terengganu dari jam 7 malam hingga 10.30 malam. Baik, ini adalah KBS Open Day, panggilan kepada penggiat industri sukan dan Persatuan Belia dan Sukan. Jom sertai KBS Open Day 2023 yang akan diadakan pada 12 Mei, iaitu pada hari Jumaat dari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari di podium KBS Putrajaya, dan pelbagai perkhidmatan dan aktiviti menarik disediakan. Baik, sentiasa berhati-hati dengan penyakit berkaitan dengan cuaca panas, antaranya ruam panas, kegejangan haba, strok haba, dan pastikan anda memakai pakaian yang nipis dan longgar, dan pastikan juga anda sentiasa meminum air yang mencukupi. Baik, sekian saja daripada kami di Pastikan Sahih untuk minggu ini. Teruskan bersama kami di minggu hadapan, Isnin hingga Jumaat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.